Hai, salam mesra, salam menghibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Koni dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif SCPM semester 1. Pada hari ini, ayuh kita belajar contoh soalan dan cara menjawab soalan sajak. Untuk sajak, kembalilah kepada perpaduan karya Ahmad Sarju. Ayo kita lihat contoh soalan yang diberikan. Berdasarkan sajak kembalilah kepada perpaduan, karya Ahmad Sarju, huraikan penggunaan gaya bahasa perulangan yang terdapat dalam sajak 25 marka. Sebelum menjawab soalan ini, calon hendaklah terlebih dahulu meneliti bentuk soalan dan kata tugas soalan. Soalan ini berbentuk soalan tunggal kerana memperuntukkan sejumlah 25 markah untuk satu soalan dan tidak mempunyai sebarang pecahan soalan. Untuk itu, soalan ini hendaklah terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian pengenalan, bahagian isi, dan bahagian penutup. Okey, kita lihat sekarang untuk bahagian pengenalan, soalan ini memperuntukkan 3 markah. Oleh itu, untuk bahagian pengenalan, calon hendaklah mengemukakan 3 ayat sebaik-baiknya, iaitu ayat pertama adalah konsep gaya bahasa, ayat kedua, tema untuk sajak kembalilah kepada perpaduan, dan ayat ketiga adalah senarai isi. Sekarang kita lihat pula untuk bahagian yang kedua, iaitu bahagian perenggan isi. Bahagian perenggan isi memperuntukkan sejumlah 20 markah. Untuk itu, calon hendaklah mengemukakan 4 isi dan menghuraikan keempat-empat isi tersebut. Keempat-empat isi yang dikemukakan ini hendaklah ataupun mestilah tentang gaya bahasa perulangan sahaja. Tidak boleh mengemukakan gaya bahasa lain selain gaya bahasa perulangan. Untuk markah 20 markah bagi 4 isi ini, setiap perenggan isi ini hendaklah terdiri daripada fakta, iaitu gaya bahasa perulangan yang diberikan. Yang kedua, konsep gaya bahasa yang dijadikan fakta. Yang ketiga, kepentingan ataupun fungsi gaya bahasa yang dijadikan fakta. Keempat, contoh gaya bahasa yang dijadikan fakta. Dan yang kelima, kesan penggunaan gaya bahasa yang dijadikan fakta. 5 perkara ini akan memperuntukkan 5 markah untuk setiap perenggan isi. Itu adalah perkara yang kedua. Untuk perkara yang ketiga, iaitu bahagian penutup. Bahagian penutup ini memperuntukkan 2 markah. Oleh itu, calon sebaik-baiknya mengemukakan 2 ayat, iaitu ayat pertama rumusan idea dan ayat kedua berbentuk cadangan dan harapan. Gabungan ketiga-tiga bahagian ini iaitu pengenalan 3 markah, isi 20 markah dan penutup 2 markah akan memberikan jumlah markah keseluruhan sebanyak 25 markah. Baiklah, untuk membolehkan calon lebih memahami cara binaan perenggan jawapan, sama ada untuk perenggan pengenalan, perenggan isi dan perenggan penutup, di sini cikgu akan turunkan contoh jawapan untuk perenggan pengenalan, perenggan isi dan perenggan penutup. Baik, sekarang kita lihat contoh binaan jawapan untuk perenggan pengenalan. Seperti mana yang telah cikgu katakan sebentar tadi, 3 markah diperuntukkan di bahagian pengenalan. Oleh itu, calon sebaik-baiknya mengemukakan 3 ayat di bahagian pengenalan, iaitu ayat pertama, konsep gaya bahasa, ayat kedua, tema untuk sajak kembalilah kepada perpaduan, dan ayat ketiga berupa senarai isi. Oleh itu, kalau kita lihat contoh penulisan perenggan pengenalan ini, ia adalah seperti yang tertera. Ayat pertama, gaya bahasa ialah teknik penggunaan bahasa oleh pemuisi untuk menyampaikan maksud dengan lebih realistik
dan mendalam di samping menimbulkan kesan tertentu. Sajak ini bertemakan perpaduan sebagai tunjang kekuatan sesebuah bangsa. Antara gaya bahasa perulangan dalam sajak ini ialah asonansi, aliterasi, dan lain-lain. Jika calon lihat dalam bahagian senarai isi, cikgu hanya kemukakan 2 senarai isi saja dan lain-lain. Bukanlah bermakna cikgu hanya mengemukakan 2 isi di dalam perenggan jawapan. Cuma cikgu mengemukakan 2 isi di senarai isi dan kedua-dua isi ini wajib dihuraikan pada perenggan isi, manakala 2 isi lain selain asonansi dan aliterasi, cikgu akan kemukakan terus dalam perenggan jawapan. Jadi ini adalah contoh jawapan untuk perenggan pengenalan yang memperuntukkan 3 markah. Baiklah anak-anak murid sekalian, jika tadi cikgu telah bincangkan contoh jawapan perenggan pengenalan, sekarang kita beralih pula kepada contoh jawapan untuk perenggan isi. Okey, pada peringkat awal ini cikgu akan dedahkan dahulu cara membina perenggan isi dalam bentuk kerangka jawapan, yang mana tadi cikgu ada nyatakan bahawa untuk soalan gaya bahasa ini kita akan kemukakan 4 isi, 4 fakta dan setiap isi itu ataupun setiap fakta itu hendaklah terdiri daripada fakta, konsep fakta, fungsi, contoh dan juga kesan. Jadi jika kita lihat di dalam contoh kerangka jawapan ini, kita lihat fakta kita ambil asonansi. So, apa itu asonansi? Asonansi ialah perulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Kemudian pada ayat ketiga kita nyatakan fungsi asonansi iaitu untuk menimbulkan kemerduan bunyi dalam pengucapan puisi. Setelah menulis fungsi, calon wajiblah menurunkan contoh gaya bahasa asonansi dan harus diingat setelah menurunkan contoh gaya bahasa ini, calon wajib menggaris setiap huruf vokal yang menjadi unsur asonansi yang diulang bunyinya. Okey, jadi di dalam contoh ini kita dapat lihat tetapi kita masih gagah mempertahankannya. Kita dapat lihat asonansi ataupun perulangan bunyi vokal itu terletak pada vokal A, iaitu bunyi A. Oleh itu, setiap bunyi vokal A itu hendaklah digaris. Ingat, mesti digaris. Jika calon tidak menggaris contoh asonansi ini, iaitu pada vokal A itu, maka calon tidak akan mendapat markah. Jadi ingat ya anak-anak, vokal A yang menjadi contoh kepada gaya bahasa asonansi itu wajib digaris setiap vokalnya bagi membolehkan calon-calon mendapat markah pada bahagian contoh. Dan yang terakhir sekali, setelah menurunkan baris contoh, asonansi itu kemukakan pula kesan penggunaan gaya bahasa asonansi ini iaitu telah menimbulkan kemerduan bunyi yang harmonis dan mengasyikkan. Jadi, kita dapat lihat di dalam contoh kerangka jawapan ini dikemukakan fakta, konsep, fungsi, contoh dan kesan. Untuk setiap satu bahagian ini akan memperoleh 1 markah. Baiklah anak-anak murid sekalian, sekarang cikgu turunkan pula contoh penulisan perenggan isi. Yang sebentar tadi kita lihat kerangka penulisan perenggan isi dan sekarang kita pindahkan jawapan tersebut dalam bentuk penulisan perenggan isi yang sebenar. Okey, jadi di dalam contoh jawapan penulisan perenggan isi ini, kita boleh lihat ada fakta iaitu asonansi, ada konsep asonansi iaitu perulangan bunyi vokal dalam baris puisi, kemudian ada fungsi asonansi iaitu untuk menimbulkan kemerduan bunyi, ada contoh asonansi tetapi kita masih gagah mempertahankannya dan ada kesan ataupun kesan penggunaan asonansi iaitu telah menimbulkan kemerduan bunyi yang harmonis dan mengasyikkan pembaca.
Jadi anak-anak murid sekalian, jika kita lihat jawapan ini dia ditulis dengan begitu ringkas sahaja, tetapi cukup jelas menggambarkan satu perenggan isi yang lengkap. Antara gaya bahasa perulangan dalam sajak ialah asonansi. Asonansi ialah perulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Asonansi berfungsi untuk menimbulkan kemerduan bunyi dalam pengucapan puisi. Contohnya, tetapi kita masih gagah mempertahankannya dan wajib garis semua vokal A. Penggunaan asonansi dalam puisi di atas telah menimbulkan kemerduan bunyi yang harmonis dan mengasyikkan pembaca. Jadi ini adalah contoh panduan cara menulis perenggan isi untuk soalan gaya bahasa. Okey, jadi cikgu hanya kemukakan satu contoh perenggan isi, tetapi di dalam jawapan sebenar, calon mesti mengemukakan 4 perenggan isi. Jadi untuk 3 perenggan isi lain tentang gaya bahasa perulangan, calon bolehlah menjadikan bimbingan ini ataupun panduan ini sebagai contoh menulis perenggan isi. Ingat anak-anak sekalian, soalan ini hanya meminta tentang gaya bahasa perulangan. Jadi calon tidak boleh mengemukakan isi tentang gaya bahasa perbandingan seperti metafora, personifikasi. Itu tidak boleh sebab itu bukan gaya bahasa perulangan. Okey, calon bolehlah menggunakan isi yang terdiri daripada asonansi, aliterasi, epifora jika ada, responsi jika ada, kemudian anafora jika ada, kemudian boleh juga kemukakan tentang perulangan kata dalam baris, perulangan kata dalam rangkap, perulangan frasa dalam rangkap. Itu semua tergolong dalam gaya bahasa perulangan. Jadi jika gaya bahasa tersebut ada di dalam sajak ini, gunalah gaya bahasa tersebut. Jangan sekali-kali memasukkan isi gaya bahasa tentang metafora, tentang personifikasi, tentang hyperbola. Sebab itu akan menyebabkan calon tidak memperoleh sebarang markah. Baik, sekarang kita beralih ke perenggan yang terakhir, iaitu perenggan penutup. Di sini cikgu turunkan contoh jawapan perenggan penutup yang terdiri daripada 2 ayat, iaitu rumusan idea dan cadangan dan harapan. Ayat pertama, ayat rumusan idea. Ayat kedua, ayat cadangan dan harapan. Okey, untuk ayat rumusan idea, calon perlu membuat rumusan keseluruhan tentang idea yang telah diungkapkan bermula dari pengenalan sehinggalah ke bahagian isi. Kesimpulannya, pemuisi telah menerapkan pelbagai gaya bahasa yang menarik dalam sajak ini untuk menyampaikan maksud dengan lebih realistik dan memberi kesan emosi kepada audiens. Itu ayat pertama, ayat rumusan idea, dapat 1 markah. Kemudian, bina ayat kedua, iaitu ayat cadangan dan harapan yang ditandai oleh perkataan haruslah. Haruslah adalah cadangan, agar adalah harapan. Contoh ayat cadangan dan harapan untuk soalan ini ialah, oleh itu, penggunaan gaya bahasa dalam puisi haruslah menarik agar dapat memperjelas maksud yang ingin disampaikan selain memberi kesan estetika dalam puisi. Jika calon mengemukakan 2 ayat yang jelas seperti ini, calon akan memperoleh 2 markah penuh. Nah, demikian tadi contoh soalan dan contoh jawapan untuk soalan gaya bahasa bagi sajak Kembalilah kepada Perpaduan karya Ahmad Sarju. Dengan ini berakhirlah sudah sesi kelas kita pada kali ini dan cikgu harap sesi kelas ini akan memberi manfaat kepada anak-anak murid untuk memahami
cara menjawab untuk soalan gaya bahasa untuk sukatan baharu ini. Jika memperoleh manfaat di dalam kelas ini, jangan lupa tinggalkan komen anda di ruang chat dan subscribe, like, and share channel Cikgu. Sebelum berpisah, jangan lupa, ayo katakan pada KNK. Kita jumpa lagi. Bye-bye.